A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih Nita Azman, orang pertama yang menyapa tak apa. Nita, lepas tu Muhammad Fitri ya. Muhammad Nur Fitri, Leni Nadhirah nombor 3, Sabri Dasdan, Suhaila binti Muhammad Nasir, Zaris, Keflizo, ni top 10 ni. Leni Nadhirah ya. Bunga Merah, Sharifah Azizah. Lepas tu top 20 pula, Fatin Farhana, Alam Ahmad, apa yang mana, Yati Cik Nun Abu Bakar, Hajar Zainun dari Singapura, Kamisah Rasman, Zarus Ismail ya. Zaris dari tu Coach Ramini Hussein, Coach Emi Hamijah, Dr. Narimah Puhun masuk top 30 dah. Khatijah Harun, Aida Aziati ya. Mun Mai Ismail sebut Jasni Ahmad, top 30. Jasni terlewat sikit je. Mun Mak Isma, Willy Gionga, selamat pagi, terima kasih. Siti Hajar ya, tolong like dan share. Wah, Puan Zainun terus ya, like dan share. Nur Atika, Perlita Ubara, Lita Welita, Safia Osman, Salvati Uti, Ita Yunita, Sharifah Aziza, Vivi Saidian ya, Muhammad bin Asbi, Emi Muhammad Amir, Maimunah Cekna, Normah Basar, Imam Ahmad, Amirul Alif, Abu Rahim, Jebon tu dia ya. Jebon Zahra Muhammad Nur, Nur Hafizul, Munma Ismail dah sebut, Litawa dah sebut, Zainab Hassan, Lina Mukmin, Ummu Hanan ya. Lepas tu Azmin, Siti Mariamah ya, Bukit Panjang Singapura, Nurin Nur, Nazmi Ani, Aisyah Saleh, Ramlah Lajat, Halyautiza, Zahir Karim. Like dan share guys. 231 dah masuk kelas, baru 67 share. Masya Allah cepat ni. Zahir Karim, Nona Shizuka, kenapa ramai cepat, baru 2-3 minit dah, 2 minit dah 230 orang masuk kelas. Rokiah Yusof, Lina Roziana ya, hari ni hari Rabu tau ya, bukan hari cuti. Siti Mariamah dah sebut, Syamsiah, Bunga Teratai, tu dia. Bunga Teratai ni menenangkan tau. Bunga Teratai is very peaceful ya. Nurin Nur, Intan Aziz, San Imran, Haslinda Saleh, Siti Afsakula, Syarinana, Rifah Marjan, Cintaku Mamirus, Azwa, Farida Abdul Rahim ya. Lepas tu Ramlah Zul, Suryati, Marpuah Buhari, Pencik Arman, Siti Alisha, Puan Mas ya, Faridaus, Muhammad Hussein, Muazzam, apa ni, Zaim ya, Zaim Miskam ke, Amunlah Ayat, Hem Cairo, wah Hem Cairo, Nur Azimah ya, Sabah Khair ya, good morning dari Nani Triana. Cairo sekarang pukul berapa ya? Oh, pukul 1-2 pagi kot ya. Siti Aisyah Kajam, Sabri Dasdas, Zahal Said ya, Rifah Marjan, Nur Sakinah Hamid, Syamhanin Samtin, 158 share. Wow, like dan share kepada 10 geng. Paling kurang 10 grup. Halimah Emma, Vivi dah sebut tadi, Evita Zulfa, Zakia Khan, Iznur Firzana, Peter Tan, good morning to you. Hanina Ani, Zulastri Jede ya, Pian Raja Diri, Puan Zainul, Nur Rahamawi, Norma Basada. Semalam tak ikut sama kata Norma Basada. Fauziah, Didi Zari, Azwa, Din Trike, Nona Shizuka, tu dia. Zaim Adi Miskan betul ada. Norma Basada, Z Helmi Karim. Oh, sangkut kat Pakistan. Oh, 4 tahun sangkut kat Pakistan. Tak apa, insyaAllah ya. Banyak-banyak apa ni, solat tabah dan istighfar, solat hajat, insyaAllah semuanya akan jadi cantik ya. Saidin Lamid, Rafidah Hassan, Don Wego, tu dia. Ayah Ju, Fatimah Ibrahim, wah 262 orang dah share punya. Zubaidah Abdullah ya, dari Singapura ya. Zainab Hassan dah sebut, Aida Maknu, Asmarina Kak Cik, Roziana Suhaimi, Saidin Lamid dah sebut, Ana Rahman, Misa dah sebut, Suryati dah sebut, Fadil Ana, okey. So Nur Aimah, Zaim dah share juga ke grup-grup. Nurul Fatin, Suzana, Haji Arsyad,
Haji Arsyad, Amita Asrita, Takeshi Kanishiro, Misa Ratibidin, okey, Rita Sultan, Kartina Muhammad, Zalina Sa'ad, Saili Denia, okey, Subkil Alwi, oh ramai orang baru ni. Subkil Albeniro, Nurul Fatin, Tokman, DJMS, Staff 1 Safura, Safwan, Zafiz Masyarif, Ratu Awani dan yang lain. Okey. 346 dalam kelas. Wow, fantastic tahniah. 351, 299 dah share. Tok Abah sambung ya. Tok Abah sambung perbincangan hari ini siri ke-12 ya. Tips bagaimana nak sentiasa ceria, sentiasa happy, because being happy is our birthright. Kita ada hak untuk gembira, tetapi yang penting kita boleh memilih untuk gembira. Walaupun apa cabaran, masalah, bila kita ceria, gembira, maka seluruh kehidupan kita berubah, kita lanskap kimia dalam badan berubah. Ya, dan Allah, bila gembira tu kita sebenarnya bersyukur. Orang kalau bersyukur, dia akan ada peluang untuk gembira. Kalau awak tak gembira, that means you belum bersyukur lagi. How can you bersyukur and tidak gembira? Itu sebabnya bila orang macam tadi tu, kawan yang tersangkut kat Pakistan 4 tahun, dia kata, tentu ada jalan. Sebab pasti ada jalan untuk orang yang berusaha, pasti ada harapan untuk orang yang berdoa. Berdoa. Dan kata Hasan Al-Basri, apa pun masalah yang kita hadapi, untuk solusinya, mulakan dengan bersihkan the whole body system dengan solat taubat datang malam, bertaubatlah. Solat taubat datang malam, istighfar banyak-banyak, maafkan semua orang, sedekah subuh dan berdoa. Tahniah untuk mereka yang telah sedekah subuh. Masih ada seminit 2 untuk sedekah subuh dan berdoa di waktu sedekah. Fantastic, sangat makbul, dan semua masalah akan selesai one by one. Ya, ud'uni astajib lakum. Kau berdoa, kau minta, aku perkenan. Jadi bila sahabat bertanya macam mana ya, ada masalah besar, saya susah nak gembira, saya tersangkut, saya ada terbeban macam-macam ya, maka solusinya ialah cleanse the whole body system ya, physically, spiritually, dan juga emotionally. Dan jangan lupa, mungkin ada masalah paranormal dalam diri kita, so jumpalah orang yang pakar, ustaz-ustaz, perawat yang hebat, yang berwibawa untuk merawat anda, insya-Allah. Okey. Semalam Tok Abah berhenti kat nombor 41. Tapi sebelum tu ya, program kita dibawakan oleh ni hari apa? Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Pada Sabtu 3 hari lagi. 3 hari lagi ya, 3 ke 4 hari lagi ya. Kita akan ada webinar pada 20 hari bulan Ogos. Dah habis yang apa nama batch RM69 pun hampir sold out ya. Tinggal a few seats lagi. Yang 69, yang 59 gone ya, yang 69 naik sikit je ya, tapi dah hampir penuh. So lepas tu akan melambung ke 100 kot. So you better rush up ya. So kita akan bertemu pada 20 hari bulan Ogos pukul 10 pagi sampai jam 1 insya-Allah. Program Mental Perkasa 2.0, mengenal diri. Tok Abah akan terangkan bagaimana. Jangan takut, insya-Allah ya. Apa yang kita bincangkan tak ada isu ramal-meramal, tidak ada benda syubhah, tidak ada benda yang syirik, tidak ada, insya-Allah. Tok Abah dah cek dengan beberapa orang ulama, kita dah bentangkan pada mereka, depan mereka tengok. Tok Abah takut terlibat dengan benda-benda yang syubhah. Ini semua based on pengalaman, based on knowledge, based on science, yang tidak ada isu ramal-meramal. We won't tell you about your future or your past for that matter, tetapi kita cakap bagaimana nak mengenal pribadi kita, how to unleash our potential, kenal kehebatan potensi diri, dengan 9 cara yang akan kita bincangkan dan kita serahkan untuk jadi orang lebih hebat. Bagaimana nak mengenal keluarga, nak mengenal ahli pasukan, nak mengenal kawan sekerja, bagaimana nak mengenal bos, bagaimana bos nak mengenal staff. Itu sebabnya bila anak-anak Tok Abah ambil staff baru, Tok Abah tanya, budak ni anak nombor berapa tarikh lahir, siapa nama dia, Tok Abah tengok, dan Tok Abah bagi gambaran dulu, and suruh dia check dengan interview. Dan dia kata betul lah Tok Abah ya, betul bah ya, about 90% apa yang Abah cakap memang betul-betul ada pada diri orang ini ya. Ini semua based on kita punya pengalaman kajian. Tidak ada unsur ramal-meramal, itu kita tak pernah belajar dan tidak akan belajar ya. So itu Tok Abah takut sangat. Semalam Tok Abah pun tengok Quran Hour tentang surah Jin, yang menceritakan betapa pembohongan orang yang bercakap about the future dan sebagainya ya. Okay, so come to our webinar pada 20 Ogos this Saturday. You know yourself better and know all the people around you better, and there is better communication, better working
environment, better teamwork, you make yourself better 360 all round, insyaAllah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kata ulama. Barang siapa kenal akan dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Dan di situ kita akan move forward. When you know Allah, kita perbagi hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan perbagi hubungan kita dengan semua makhluk. Bukan semua dengan manusia sahaja, dengan semua makhluk. You can communicate better with your cats, with the animals around you, with the insects around you. You cakap pada semut, kalau betul-betul cara semut akan tak kacau. Kalau betul caranya, ya, dan kalau betul hatinya. Okey. Itu ni dia punya penaja utama. Dan of course pagi ni Tok Abah belum makan lagi ni. Yang silakan lepas sarapan Tok Abah makanlah ni. Kondisi Plus. Semalam pun hantar 2 botol kepada YDP yang di-Ketua Yadim, ya. Sahabat Tok Abah Ustaz Din, melalui stafnya. Ada dah ke atas mejanya, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan akan beri manfaat. Dan memang ribuan orang yang telah menggunakannya memberikan testimonial yang sangat positif. Syukur, alhamdulillah. Tapi ingat, ya, semua dengan izin Allah. Dan semua manusia berbeza. Kesannya juga berbeza ikut situasi kondisi. Pada Tok Abah, it is fantastic. Ya, memang, dan untuk ramai orang memang sangat bagus. Ya, sebab dia cordyceps, ya. Dia ada cordyceps militaris, herba yang banyak antioksidan, akan membantu repair the whole body system lah, ya. Itu sebagai usaha. Ya, yang lain semua kena exercise, makan yang betul, ya. Berfikiran positif, doa, you are on the right track. Okey. Semalam kita cakap dan point nombor 41 ialah learn to be a better parent. Dah. Oh ya, Tok Abah sebut juga puji, ya. Kita puji amalan-amalan yang positif untuk dapat mereka repeat. Puji anak-anak, cucu, pekerja, perkara yang baik-baik, mereka akan ulangi perkara yang kita puji. Ya, kita puji mereka, hargai, appreciate. Dan I kept telling you guys, if people don't appreciate what we do, we appreciate. Kalau orang tak bagi hadiah kepada ganjaran ataupun penghargaan, kita hargai diri kita. Itu sebabnya Tok Abah kata, it's okay, bagi present pada diri awak. Dah habis kerja yang bagus, give a present. Tok Abah kadang bagi present pada diri Tok Abah, beli pen, beli buku, makan best sikit. Kan kita orang kampung makan best sikit. Semalam Maisar tanya, Tok Abah nak makan apa hari ni? Sebelum ambil exam. Semalam ambil exam bahasa Arab, ya, sebab Tok Abah yang ketinggalan. Kali pertama exam, Tok Abah tak dapat masuk sebab technical problem. So semalam Tok Abah ambil bukan repeat. Kau jangan kata repeat. Tok Abah ambil lewat, ya, seorang saja. Ustaz Farid bagi peluang, bagi link dari pukul 3 sampai 3.45, lebih kurang lah 3, ya, 50, ya, 45 minit, 50 minit, ya. Orang tua kan pandang kat skrin pun mata tak apa jelas. Kalau komputer tak boleh, terus pancar kat skrin, kat dinding, baru nampak besar, ya. So Tok Abah salah 8 daripada 50 soalan, 8 silap. Tok Abah confuse tentang warna. Bukan salah, tapi salah dia punya grammar. Bukan salah, tahu asfar itu kuning, merah itu ahmar, ya. Abyad itu putih, ya. Azraq itu biru, tahu, ya. Aswad itu hitam, tahu. Tetapi dia aswad ke azraq ke zarqa. Dua-dua biru, tapi satu is kata dasar, satu lagi kata terbitan. Jadi so Tok Abah confused tang situ, dapat 8 silap, ya. 8. Dia dapat 82 pada 50 untuk orang pelajar yang paling senior dalam kelas bahasa Arab. Umur baru 71, ya. Jadi paling senior. I don't think ada student yang lebih lebih matang berbanding Tok Abah. Tok Abah excited, seronok, ya. Tapi ialah terkial-kial lah orang tua kan. Kalau budak-budak dia menyerap semua vocab senang. Tok Abah kena min, man, ma, ya, kalang kabut, ya. Kaifa, ya, haza, ya, hiya, huna, hunaka, ya. Bukan tak faham-faham, tapi nak serap tu bila nak pakai. Hal, man, min, laisa, ya. Yang ini kadang-kadang kita confuse sikit artikel dan soalan-soalan, ya. Bila tak faham soalan, kena nak jawab kalang kabut lah, ya. Tapi alhamdulillah lah. Dapat 42 per 50, kira jahit jidan lah tu, ya. Tidak A lah tu, dapat B plus pun
okey lah tu, tapi semangat ya. Tok Abah pun malam tadi terus, ya, Tok Mak kata sudahlah. Tok Abah kata no, I want to study Arabic book 4. Tu semalam exam book 3. Ya, seronok ya. So bagi hadiah. Ya, so bagi hadiah. Ya, semalam ustaz tanya nak makan apa Tok Abah? Tok Abah orang kampung, nasi goreng ikan masin. Sedap, pedas sikit ya. Orang kampung. Ya, yang kawan tetamu kami, Cik Liza, dia chicken chop grill. Kawan dia si L makan. Dia pun orang kampung macam Tok Abah, nasi goreng kampung. Memang sah kampung lah tu. Tapi seronok lah. Ya, sometimes kita kena reward yourself to be motivated and be happy. Orang lain tak reward, tak appreciate, it's okay. Jangan harapkan lagi pun. Ya, kan Tok Abah dah pernah sebut kan, buat apa yang Allah suka walaupun semua orang tak suka. Jangan buat apa yang semua orang suka dan puji dan appreciate, walhal Tuhan benci. Don't do things what people like but God dislike. Do what God likes even though everybody around you dislike. Tapi sebaik-baiknya kalau dengan ilmu kita buat apa yang Allah suka dengan cara yang manusia pun boleh suka. Win-win kalau boleh. Dan memang boleh dengan ilmu, dengan strategi, dengan doa, dengan diplomasi, boleh. Ya, buat apa yang Allah suka dengan cara yang hikmah, maka orang pun suka. Allah suka kita tegur orang lain, amar ma'ruf nahi munkar, maka tapi kita tegur dengan hikmah, dengan strategi, dengan ilmu, maka orang tidak kecil hati. Menegur orang buat kesilapan orang tu kena tegur kalau silap. Tuhan suruh, Tuhan suka. Tapi kalau caranya abrupt, tidak gunakan psikologi, tidak ada hikmah, orang kecil hati, orang menyampah, orang benci. So kita rugilah. Walaupun Allah suka. Nampak tak dia punya contoh? Gitu ya. But it's not easy. Tapi dengan ilmu, dengan doa, dengan istiqamah, dengan the right environment, the right gang, the right group, the right support group, we'll be on the right track untuk cemerlang, untuk bahagia, untuk terus menuju ke arah kecemerlangan dunia dan akhirat. Okey, itu semalam punya kisah. So hari ini sambung ya. Tip nombor 42. Tip nombor 42 ni Tok Abah cuba amalkanlah dari masa ke masa. Tok Mak punya planning lah sebenarnya. Rancang family binding ya, apa ni activities every week. Rancang bagaimana keluarga kita boleh buat kerjasama lah. Supaya semua seluruh keluarga, kalau boleh lah. Kebetulan anak Tok Abah 3 orang, 3 dari keluarga, tapi semua duduk tak jauh daripada rumah Tok Abah. Yang sulung duduk dengan Tok Abah, nak jaga Tok Abah dan Tok Mak, dengan 3 orang cucu kat rumah. Jadi seronok, bahagia. Ada cucu-cucu ya, ada anak yang pantau dan bantulah ya setakatnya mampu. Okey, seorang lagi duduk kat Seri Petaling, about 10 km away. Seorang lagi duduk di kompleks Anggun ya, lebih kurang dalam 1 km dari rumah Tok Abah. Jadi weekend weekend kita akan bersama ya. Selalunya semua cucu ada. Depan kita breakfast bersama ke, brunch ke, kita dinner ke, kita makan di rumah bersama ke. Tapi adalah aktiviti family binding, so to speak. Seronok sangat bahagia. Untuk anak cucu, terapi pada mereka bersama, diberikan perhatian oleh orang tua. Orang tua macam Tok Abah sangat bahagia, dan ada terapi kepada atuk nenek ni, Tok Abah, Tok Mak ni. Bila nampak cucu bahagia, cucu pula pandai beli jiwa. Sayang, nak Tok Abah. Dia peluknya kita, hak Tok Abah, hak Tok Mak. So itu memang pandai yang beli jiwa kita ya. So satu terapi yang sangat luar biasa. Pelukkan cucu ya. Cucu manja-manja, cucu meragam pun kadang-kadang seronok juga. Tapi itulah dia ya. Dengan anak-anak di sekitar, dengan cucu-cucu. This family bonding activity is so beautiful dan sangat merangsang untuk yang ada kesempatan ya. Tok Abah tahu ya, kadang-kadang memang kita nak plan tapi payah ya. Ada anak bertebar seluruh negara, jadi payahkan. Tapi can be done dengan syarat okey, on Saturday kita ada sambil makan masing-masing ya. Kita akan makan pukul 12.30 contoh ya. Kita akan buat
apa nama Zoom meeting. Kita akan buat online. Kita ada orang anaknya bertebar satu negara. So on Saturday night, okay, kita nak tengok drama bersama. Kita tengok drama apalah ke, apa ni, movie ke. The whole family kita apa nama buat macam Zoom meeting lah. Ni sama-sama. Nak ke tak nak? Nak 1000 daya, tak nak? Tak nak sudahlah. Tak nak sudahlah. Orang bagi idea pun payah. If you think it is difficult, you are right. If you think it is possible, you are right. If you think it is easy, you are right. If you think it is possible but very challenging, it is right. So Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Itu hadis kursi. Psikologi kata, apa yang awak fikir, itu yang akan berlaku. Kata psikologi. So be careful ya. Ni self-fulfilling prophecy ke, law of attraction ke, apa kaedah pun yang you fikirkan, maka ia sebenarnya will explain by itself. Jadi semuanya Tok Abah pesan pada keluarga Tok Abah, bersangka baik, fikir yang baik-baik, hantar gelombang baik, maka benda baik akan datang. Sebab Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Very powerful sebenarnya. Tapi orang kata, cakap senanglah. Bukan cakap. Kita kena buat. Itu hadis kursi. Itu law of nature. Law of nature. The law of attraction, they call it. Itu adalah undang-undang Tuhan, undang-undang alam. Kita hantar gelombang sayang, kita akan dapat sayang. Kita hantar gelombang benci, orang pun menyampah kat kita. Kita pandang orang dengan senyum tapi menyampah kat dia. Sama ada orang yang kita pandang sambil tersenyum dan menyampah dalam hati, dia pun begitu juga. Dia pun senyum balik, tapi kenapa aku tak suka tengok Tok Abah ni? Contohlah kan, contoh. Sebab kita muka senyum tapi hati kata, I have issue with this guy. Gitu. Ni contohlah kan. So tip nombor 42, plan family bonding activities every week kalau boleh. Sebab something to look forward. Kan Tok Abah dah ulang 1000 kali. Kita akan bahagia bila ada something to do, someone to love, and something to look forward. Kan Tok Abah dah banyak kali cakap, ni something to look forward. So Tok Abah look forward untuk hujung minggu. Hari Jumaat datang cucu Nur Asia dan Muhammad Aizan dari Seri Petaling. Tu hari Jumaat. Looking forward. Saya kadang of course Khalif datang pagi, kadang balik malam, tapi weekend mungkin bersama Khalif Zikri. Cucu seorang lagi. Yang yang kat rumah ada Dennis yang dah besar umur 20 tahun, budak college. Lepas tu ada Darin dan ada Danny. Jadi looking forward, tiap-tiap hujung minggu, tiap-tiap weekend, looking forward. So Tok Abah looking forward for this Saturday punya webinar, Mental Perkasa 2.0, mengenal diri. Beratus dah mendaftar. Tok Abah looking forward untuk share. Mudah-mudahan Tok Abah sihat dan panjang umur pada this Saturday dapat berkongsi. It will change your life, it will change my life. It has changed my life, alhamdulillah, but we keep on changing until we die. Sebab everybody is work in progress. Alah, aku dah tahu dah attend dah dia punya talk dulu 20 years ago, baguslah. Tetapi Tok Abah dah banyak, maybe 50%, 70% extra new info on the same topic, on the same issue, mungkin 70% new info. So it is very good to revise. Sebab we need to be reminded from time to time. Everybody need to be recharged, need to be motivated, need to be boost, need some boost to keep on moving forward. Okay, alright. Itu tip nombor 42 So kami pun baru bercuti Kami bercuti di last weekend. Kami bercuti satu family kat Melaka. Itu pun effort untuk bonding lah tu. 3 orang anak dengan cucu-cucu. Seorang cucu yang paling sulung aja, yang paling tua je tak dapat join. Semua ada bersama kat Bayu Resort. So last weekend kita pun ada bonding activity. So of course kerana di sekitar Bangi, kadang-kadang kita buat outstation, ikut ke lapangan, ikut situasi, ikut kemampuan. So next Monday, ni Monday night, next Monday Tok Abah akan ada tahlil alumni
Korea High School Camp. Tok Abah dapat join dah 3 bulan punya aktiviti. Tok Abah tak dapat join sebab clash dengan Tok Abah punya sesi kursus bahasa Arab dan sebagainya malam kan. So kali ni Tok Abah bagi tahu organizer kalau boleh lah ya adjust so that I can attend, and they adjusted. Alamak syukurnya. So this said Monday night Tok Abah akan bersama mereka insya-Allah ya, dalam majlis bacaan Yasin dan mungkin ada sesi motivasi sikit. So looking forward, something to look forward, excited, seronok, bahagia. Ya, ingat, people are happy when you have something to do, someone to love, and something to look forward to. Allahumma salli aman. Ya, okay. Right. Tip nombor 43. Sebelum kita pergi tip 43, Tuan nak sebut lagi seorang lagi, satu lagi penaja program kita pagi ni ialah webinar pada 25 Ogos. Pada 25 Ogos Tok Abah akan buat webinar urus stres di tempat kerja. Nama program tu urus stres di tempat kerja, tetapi ia sesuai untuk bagaimana mengurus stres di rumah, di tempat kerja, dalam organisasi dengan persediaan ya. 460 orang viewers ya dalam kelas. Tok Abah berperasan 587 share. So come ya, come beritahu kawan-kawan lain ya untuk dapat join sama ya. Sebelum mereka pergi sekolah, hantar anak ke, pergi kerja ke. Alhamdulillah. So 400 lebih is fantastic group. Bilangan yang sangat besar ya. Untuk hari kerja kau, hari kerja. So mari kita Tok Abah akan buat satu program pada 25 hari bulan Ogos ya, 10 pagi sampai 1 tengah hari, bagaimana mengurus stres di tempat kerja. Dan ramai dah mendaftar. So bos, hantar your staff. Tok Abah akan terangkan ya apakah simptom anda stres, apakah kesan stres, apakah punca-punca stres ya, dan 65 kaedah untuk mengurus stres dan doa-doa dan sebagainya. Adalah total lebih kurang 150 tips ya untuk mengurus stres dengan cara yang optimum. Dan kita akan maju ke depan, jadi happy, jadi produktif, jadi sehat, jadi aset kepada keluarga, masyarakat, company, kepada negara, kepada dunia insya-Allah. Seronok ya, seronok. Come ya, come to our webinar pada 25 Ogos. Baik, tip nombor 43 ialah, ini pun Tok Abah excited. Sebab Tok Abah pun buat program ni dari masa ke masa, daripada muda mengajar kursus ni. Apa dia? Conflict resolution, conflict management ya. Jadi belajar kaedah mengatasi konflik ataupun ialah masalah ya, ataupun pergaduhan, ataupun ialah konflik ya. Persengketaan, salah faham. So bagaimana nak happy kalau masih ada salah faham dengan mertua, dengan ipar duai, dengan jiran, dengan bos, dengan pekerja, dengan kawan-kawan sekerja, dengan pelanggan. So kita kena belajar sikitlah strategi ataupun kaedah untuk mengurus konflik. Contoh yang paling basic ya, di samping doa, di samping memaafkan, di samping kita betulkan aura diri kita. Kita betulkan aura diri kita, karisma diri kita ni kita betulkan, maka orang pandang pun dengan kesian, dengan sayang. Anak Tok Abah berkata, bila tengok Abah makan nampak sedih sangat, macam gulungan B40 je. Tu anak bongsu punya komen. Tengok Abah makan sedih. Nanti dia nak belanja je, nak bayarkan saja. Dulu Tok Abah lah belanja dia orang. Masa dia baru start kerja. Sekarang semua berebut-rebut nak belanja. Ni Tok Abah nak bagi umrah ni. Kalau panjang umur ujung tahun ni pun anak kata, tak apa bah, kami sponsor. Dulu Abah dah sponsor banyak kali kita pergi Mekah umrah. This time kita sponsor. Puah. Seronok ya, bahagia, sejuk rasa perut bapak. Perut mak confirm dah sejuk ya. Perut bapak pun sejuk tahu. Bukannya bapak tak ada perut, kadang perut bapak lebih besar daripada perut mak. Tak faham sudah. Okey. So belajar kaedah untuk atasi atau urus konflik. Of course doa ya. Doa betulkan karisma diri ya. Lepas tu kalau ikut psikologi ada 3 prinsip asas: avoidance, accommodation and collaboration. Itu kalau orang belajar conflict management, dia akan belajar paling kurang itulah ya. Avoidance, dia ada prevention. Avoidance ni kita avoid konflik ya dengan berbagai-bagai cara. Boleh tak konflik sorang-sorang? Awak bergaduh dengan diri awak. Konflik adalah itu dilema, bukan konflik lah. Tapi awak konflik dengan orang lain. Kalau orang ajak awak gaduh tapi awak tak nak gaduh, boleh gaduh ke? Avoidance. Orang nak gaduh dengan awak,
Okay, tu Abah, I want to fight you. Okay, it's okay. I don't want to fight you. So you fight lah. But I'm not interested. I don't want to. Kita takut kah? Ya, saya takut Tuhan marah lah. Sebab saya kalau pukul orang, belum pukul orang sudah mati tau. Belum pukul orang dah mati. Yang bagi gertak. Contohlah, avoidance means you need not participate in that conflict. Possible. Memang possible. Tapi kita tak terfikir itu sebagai satu option. Dah dia mengata kita. Well, kenapa orang mengata awak? Kenapa orang dengki ke awak? Sebab awak ada kelebihan daripada dia. Maka dia dengki. Orang tak dengki orang yang dah gagal, kecewa, bankrupt. Orang tak dengki lah. Orang tak dengki orang yang bankrupt tau. Orang tak dengki orang yang gagal tau. Orang tak dengki orang kecewa tau. Tapi orang dengki pada orang yang berjaya. Do you realize that? So kalau orang dengki, try to sabotage you because you are better than them. That's why they dengki. And so avoid lah. Avoid. You can avoid. Allah, tak apalah ya. Mereka ni dengki kat aku sebab alhamdulillah Allah bagi aku kelebihan dan kita doa supaya mereka juga dapat benda yang sama. So avoidance is actually a good approach untuk mengelakkan ataupun menangani conflict situation. Satu. Yang keduanya adalah accommodation. Itu yang tasammuh. Tasammuh accommodation. Artinya we agree to be different. So kita terima perbezaan itu, ya, dan kita cuba nak cari jalan untuk dapat menerima perbezaan itu dengan cara yang positif. Kalau kita cari kebaikan dalam satu situasi, mesti akan jumpa. Dalam keburukan ada kebaikan, dalam kesusahan ada kesenangan, dalam kesusahan ada kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. So kita boleh sebenarnya mencari kaedah accommodation untuk mengatasi konflik. Ya, so sebab semua orang buat silap. Ya, kita pun tidak sempurna. Mungkin awak marah saya sebab cara saya cakap. Sebenarnya saya cakap gitu sebab saya ni Jawa. Jawa ni suka makan tempe. Jadi suara dia memang kuat dan powerful. Jadi macam marah. Sebenarnya saya tak marah. Tapi the tempe power. Contohlah. Ya, jadi accommodation. Ya. Jadi kita bertolak ansur, toleransi, tasammuh. Ya, itu yang salah satu pendekatan konsep keluarga Malaysia di Malaysia pada tahun ini. Ialah tasammuh, accommodation, ya, dan toleransi lah, ya. Itu kaedah kedua dan banyaklah dia punya pengisian kalau kita Google cari ilmu sedikit, ya. Okey, dan yang ketiganya lah collaboration. Kita dapat mengatasi konflik dengan berkolaborasi. You are competing lah with my we can collaborate, ya. We use your strength and you can use our strength, we work together. Tak payah bersaing. Sebab hak awak punya rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kita fikir cara yang sempit. You dengan I compete, we are in the same business, we compete. Tak. Nobody is competing with one another. Nobody is. Sebab rezeki awak punya, I tak boleh ambil. Rezeki saya punya, awak tak boleh ambil. Tapi orang fikir cara zero sum game. Kalau awak punya percentage sale naik, I punya mesti turun. Is it? Must it be like that? Ataupun Tuhan Allah boleh berikan besarkan dia punya sumber rezekinya yang memang Allah yang beri, ya. So semua orang dapat ekstra. Awak punya bertambah, saya punya pun bertambah. It is possible. Tapi kita sangka zero sum game. Awak untung, saya rugi sikit. Awak punya bertambah, maka saya punya berkurangan. Itu namanya fixed mindset. Fixed mindset, pemikiran yang sempit, pemikiran yang kalah menang, ya, zero sum game dalam bahasa psikologinya atau bahasa ekonominya. Dan itu wrong. Ya, sebab dengan izin Allah, rezeki Allah ni maha luas, maha besar, maka awak bertambah untung, saya pun boleh bertambah maju, bertambah untung, ya, everybody bertambah untung, possible. Sebab Allah maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, maha adil, antara lain sifatnya. Jadi jangan fikir kalau awak bertambah, saya berkurang lah. Ini yang jadi konflik. Kalau awak menang, saya kalah lah. Sama. Kita boleh sama-sama menang apa? Boleh sama-sama menang, sama-sama berjaya, sama-sama untung, sama-sama bahagia.
berkolaborasi. Dan Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Jadi dengan berkolaborasi, dengan bekerjasama, dengan berkooperasi dan berkolaborasi, itu semua ada tidak sama tapi berkaitan, maka kita akan dapat atasi konflik dalam kehidupan, baik di rumah, di tempat kerja, dalam masyarakat, dalam jamaah, dalam NGO, dalam apapun. Boleh gunakan avoidance, accommodation dan juga collaboration. Collaboration dalam usaha untuk mengatasi konflik. Jangan lupa doanya, jangan lupa betulkan karisma diri, jangan lupa bertaubat pada Allah, jangan lupa rapatkan hubungan dengan Tuhan. Tuhan akan rapatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Kurang kebarangkalian untuk berkonflik. Because awak rapatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, Allah akan repair hubungan kita dengan sesama manusia. Tak adalah terjadinya konflik. Faham ke faham? Faham. Jelas tak? Jelas. Ya, insya-Allah. Itu poin nombor 43. Ya. Ingat, kita punya program juga dibawakan oleh ini yang Tok Abah baru lepas, Maha yang lepas, Tok Abah pergi ke 2 kali pergi ke Maha sebab pergi ke gerai Didi and Friends. Tu Didi and Friends tu kan ada tu. Ni maskot kepada produk Excel Plus, perasa coklatnya. Ni tablet coklat yang membantu merangsang minda dan sebagainya. So Excel Plus dan Excel Pro. Excel Pro ni samalah geng ni, adik-beradik. Ni Excel Pro, Excel Plus. Yang ini lebih sikit sebanyak untuk orang dewasanya, tapi ini boleh daripada umur 2 tahun sampai umur 80 tahun. Yang ni sama juga. Tapi dia kurang sikit dia punya ingredient, tapi untuk mereka yang tak ada masalah, this is good enough. Ya, Excel Plus coklat ni daripada umur 2 tahun sampai umur 80 tahun macam Tok Abah, relevant. Ada pun gambar Tok Abah tu. Didi and Friends and Tok Abah. So ni pun ratus ribu orang telah mendapat manfaat. Anak-anak ni sebenarnya dah bertahun-tahun dah dalam pasaran, tapi dalam brand yang berbeza sebab kita rebranding. Ya, insyaAllah ya. Ini untuk anak-anak. Ada vitamin C, ada kolesterol, susu lembu, ada buah tamar, ada susu, ada DHA powder, ada lotus seed. Itu yang Tok Abah bubur lebih ni, lotus seed ya. Biji teratai, asbab membawa ketenangan. Sebab bunga teratai ada aura ketenangan, Allah punya kuasa. So di sini ada biji teratai. Ramai orang suka makan lencikan, ada biji teratai, bawa ketenangan ya. You boleh Google dia punya fadilat ya. So Tok Abah excited seronok. Dan memang cucu-cucu Tok Abah semuanya sejak lahir lah ya, dah dapat ni ya. Sejak lahir tu mak dia makan dulu. Maknya makan, maka mudah-mudahan dalam air susu dapat kepada baby. Jangan kata, sejak lahir baby dah makan. Masa baby baru lahir, maknya makan lah. Anaknya dapat lah melalui susu ibunya. Janganlah ya buruk ya. Okay. Alright. So insyaAllah ya. Jangan lupa ya, 20 hari bulan, this Saturday, 20 hari bulan tu nampak jauh. This Saturday, ramai dah beratus dah mendaftar. So we'll see you on Saturday 10 AM. Tok Abah ingat 9, bukannya rupanya 10. Tok Abah boleh rehat pagi-pagi tu ya. Lepas mungkin buat FB Live ke, tengoklah kalau sempat Tok Abah buat. Kalau tidak, kita jumpa sajalah dalam program webinar Mental Perkasa 2.0 mengenal diri. Gitu ya. Sebab Tok Abah mungkin nak reserve energy sikit. Tapi kadang-kadang bila kita sebut tentang program ni, ada pukul 10 pagi tu juga 10, 15 orang, 20 orang akan register. Pagi tu. Jadi Tok Abah kadang kena buat juga untuk ingatkan. Sebab kadang mereka terlepas pandang, tak tuntun, tak tengok, tak tahu. So mereka tak join ya. Sayang ya, Tok Abah tak ada peluang lah nak buat lagi tahun ni. Tahun depan belum pasti masih hidup. And that is a fact. Okay? Baik. So come ya. Come. Kita Tok Abah akan bagi 2 lagi tip. Lepas tu kita sign off. Kita ada kurang lebih 10 minit lagi. Tip nombor 44. Ni pun ramai yang buat. Untuk orang yang muda sampailah orang yang bersara, iaitu berkebun ya, bercucuk tanam. Macam Cikgu Tut Molin. Cikgu Tut Molin kata pagi-pagi dia dah tengok dia punya sayur-sayur, dia punya bunga, dia berkebun. Sebab rupanya terapi untuk tenang ialah melihat tanah, bermain dengan pokok, tengok daun hijau. Ini semua terapi untuk tenang dan of course kesannya bahagia. Sebabnya, dan sangat bahagia orang yang menanam cili dapat merasai hasil cili. Jangan tanam tembakau, tanam salad, lettuce.
daun salad ya. Lettuce ya, Tok Abah dulu masa muda-muda dan masa praktikal Tok Abah punya lettuce dapat hadiah nombor 1. Kita gunakan baja kompos kepada batas Tok Abah tu ya. Tok Abah buat dengan betul. So Tok Abah punya lettuce yang tercantik, yang dia punya weightage paling berat ya, paling banyak hasil. Tu masa Tok Abah tahun 1 di Fakulti Pertanian Universiti Malaya. Tahun bila? Tahun 72 lah praktikal. Tahun 72. Ayah awak pun belum lahir, Tok Abah dah masuk universiti. Alhamdulillah. So Tok Abah orang pertanian tau. So bila kita berkebun, tanam sayur ya, maka kita akan dapat ketenangan dan kita akan bahagia. Ramai orang rupanya warna coklat, bermain dengan tanah ni membawa ketenangan. Ya, sebab badan kita pun dicipta daripada tanah. Jangan lupa ya. Lepas tengok pula benda hijau, cool, sejuk mata kita. Lepas tu kita pula makan hasil tanaman kita juga akan happy. Wow, ya. Tapi kami tak ada, kami duduk kat flat. Boleh tanam kak pasu, nak 1000 daya, tak nak sudahlah, ya. Tanam kak pasu boleh, tanam kak batas kalau ada tanah sikit ya boleh, ya. Tanam kak tanah rizab. Tok Abah tengok kat kampung-kampung kat tepi jalan ya, kat tepi highway tanah rizab, tanamlah. Ya, orang tak marah punya. Kalau kita buang lalang semak samun, kita tanam pokok pisang ke, jangan tanam durian. Itu tanaman yang agak permanen ya, perennial, bertahun-tahun. Tanamlah tebu, tanamlah pisang, tanamlah jagung, tanamlah benda-benda yang setahun habis ya. Jadi orang tak marah. Jangan tanam rambutan, pokok mangga, pokok durian kat tanah rizab. Salah lah. Ya, sebab tu permanent. Ya, perennial. Ini yang short term lah. Tok Abah nampak ya, kat tanah rizab ni orang tanam tebu, jagung, ya. Lepas tu sayur-sayuran, ya, pisang, ya. So sangat hebat as a hobby. Dan sebenarnya membawa pada ketenangan dan happy. Berkebun, tanam sayur, ya, tanam buah-buahan yang short term ya. Tanam jagung, tanam pisang, tanam kangkung, tanam bayam, tanam salad dan lettuce, ya, tanam ya, ada orang daun sup, daun sadri, ya, dan sebagainya. Wah, so di samping dapat menikmati hasilnya, awak dapat ketenangan, happy dan hobi yang sihat dan menguntungkan. Macam dan ramai sahabat-sahabat Tok Abah, ramai sahabat Tok Abah yang pesara-pesara umur 70-an. Inilah hobi mereka. Baik mantan Profesor Dr. Arif Said ya, dia memang berkebun dengan dia punya bunga, dengannya pokok, dia punya sayur kat laman rumahnya di Bangi ya. Kadang dia ambil gambar, share dengan kita punya WhatsApp group ya, happy sangat. So macam-macam cara lah ya. Tok Abah sebab pembantu rumah dah rajinnya, kadang tebu ada, pisang ada, pandan ada, macam-macam ya. Kadang tahu cili ada, tak perasan ya, mereka tanam. Kita walaupun ada sikit-sikit ilmu pertanian, kurang mengamalkan ilmu itu ya. Dah lama tak bercucuk tanam lah ya. Okey, baik. So ingat kita punya penaja tadi pada 25 Ogos kita ada program Jom Urus Stres di Tempat Kerja, 25 Ogos minggu depan ya. So insya-Allah Tok Abah akan bersama anda ya, untuk mengurus stres. Semua orang yang hebat ada stres ya, semua orang yang hebat ada stres. Hari ini 17 hari bulan ya, 17 hari bulan. So 25 mean 1 week's time ya. That means hari Rabu lah, next Rabu ke next Rabu ya. So kita ada program untuk mengurus stres di tempat kerja ya. Jom join, insya-Allah berbalik seronok dan kurang stres kita. Semua orang yang normal stres. Orang yang kata aku tak stres, dia gila. Sebab orang gila saja yang kata, yang rasa dia tak stres, walhal dia punya stres sampai gila. Bila dah gila dia kata aku tak stres. So semua orang yang normal stres. Stress is good bila dapat diurus dengan optima, dengan secara yang betul.
Come over. Tok Abah akan share 150 tip overall ya. Dari awal sampai habis, paling kurang ada 150 tip or more. Bagaimana nak mengurus stres. Berbaloi, seronok dan yang penting membawa kebaikan pada diri, pada keluarga, pada kerjaya. 25 Ogos. Alright? Okay. Lah tip yang terakhir pagi ni. Sebab kita berhenti kat nombor ganjil. Nombor 45. Sebab Tuhan itu witir. So kita berhenti kat nombor yang ganjil. Dan sunnahnya untuk orang Islam ya. Witir lah ya. Kita ambil wuduk pun basuh muka 3 kali. makan sekali, makan ambil lauk sekali ataupun tambah 2 kali tak dapat sunnah. So tambah 3 kali. Itu yang badan makin montel. Nak ikut sunnah. Nak ikut sunnah, saya kena tambah 3 kali. Baru sunnah witir. Kau jangan buat apa. Boleh lah kalau sekali tambah tu 1 sudu nasi. Okey lah. Ya, janganlah buruk. Okey. Ni tak apa dapat daripada Google dan daripada orang yang pakar. Bagaimana nak happy? Makan sepotong dark chocolate. Tok Mak punya happy lah ni kalau dia dengar happy dia. Dark chocolate sebenarnya make you is a soothing element. Ya, dia akan buat kita tenang. Dia akan merendahkan high blood pressure. Dark chocolate. Dark chocolate ni macam black chocolate. Dark chocolate ni dia kurang manisnya ya. Sebab tu powerful antioxidant. Dark chocolate ni juga banyak antioksidan macam Codisi Plus lah ni. Codisi Plus ni pun banyak antioksidan. Dia punya Codisi punya banyak antioksidan. Ya, So semuanya Tok Abah makan memang sangat powerful lah untuk Tok Abah ya. Tok Abah rasa sihat dan bertenaga ya. So untuk orang untuk tenang ya, kata pakar-pakar yang mengkaji ialah makan sepotong dark chocolate, dia akan tenang, merendahkan tekanan darah, lepas tu improve blood flow ya. Dia ada banyak antioksidan. Dia sebenarnya dark chocolate ni bertindak macam low dose aspirin. Kan ni kata pakar ya, pakar yang cakap bukan Tok Abah. Tok Abah cuma mencatat. Dia kata it serve like a low dose aspirin. Macam ubat yang untuk pening, untuk sakit demam tu, ni low dose. Tapi ni organik, jadi tak ada masalah kesan sampingan. InsyaAllah ya. So makan sepotong dark chocolate. Tok Abah ingat iklan yang orang raga dia masuk jadi seorang ibu dengan anak tu kecut perut ya. Rupanya dia nampak aja garang, rupanya sangat baik ya. Dalam kedamaian ada kelazatan dalam kedamaian. Something like that dia punya slogan. Tok Abah suka sangat iklan tu ya. Tu berkaitan dengan coklat lah. Sebenarnya Tok Abah ingat ya, iklan tu dia berkaitan dengan coklat. So makan sepotong dark chocolate, anda akan rasa tenang dan akan rasa lebih happy sebagai satu terapi. Lagipun kalau awak memang peminat coklat, awak maybe 2-3 kali happy lah ya. Itu dia yang Tok Abah nak share pagi ni. Kita berhenti kat nombor 45. Panjang umur kita sambung esok hari Khamis. Tok Abah ada program ya, ada kuliah. Tapi mungkin sempatlah buat kot. Mungkin ya. Kita dapat bersama besok pagi. Tok Abah ada program 9.30. Tok Abah ingat kat Putrajaya kena book by 8 o'clock. Kena bertolak di rumah. So Tok Abah akan tengok macam mana ya. Kalau kita ada rezeki, kita akan dapat bersama esok insyaAllah. Ya. So guys, happy birthday. Happy anniversary. Happy menimbang cucu, menimbang cahaya mata. Selamat bertugas untuk yang bekerja. Selamat bercuti untuk yang bercuti. Selamat dalam perjalanan untuk mereka yang travelling, safar ya. Selamat berehat dan makan ubat untuk mereka yang sakit. Malam tadi pun Tok Abah terbatal kursus ataupun kelas fiqh dengan Piyu Salman. Piyu Salman ada sikit injury dah pada tangan. Sikit ujian Allah sikit je. Mudah-mudahan Ustaz Salman akan segera pulih. So malam tadi Tok Abah dah bersedia dah depan laptop nak berkembang. Pelajar tua kan, memang rajin. So Tok Abah dah bersedia, tiba-tiba tengok mesej, oh saya sakit tak dapat buat kelas malam ni, postpone ke minggu depan. Tok Abah pun terus buat catatan, buat nota untuk program yang Tok Abah buat untuk Ko Petro. Bagaimana nak dapat haji dan umrah yang magbrur. Tok Abah cari bahan untuk nota. So Tok Abah akan buat video untuk mereka, untuk Ko Petro. Sebagai part of our arrangement lah. So Tok Abah malam tadi tidurnya nak juga, tapi payah sikit nak tidur. Sebab dah dapat ilmu baru, banyak benda baru. Tok Abah patutnya mudah tidur, tapi somehow rather
apa ni, yang gelisah sikitnya, adalah ya, orang tua kan. Okey, so all the best guys. Ya, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.